untuk malam ni kita cover sedikit kita tengok kepada kedaulatan negara. Ini adalah dalam bab 5. Dalam bab 5 kita tengok dah tajuk 12. Bab 5 ni kalau kita lihat dia banyak. Bab 5 ni dia tajuk 12 ni pengukuhan kedaulatan bangsa ni dia ada daripada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Maksudnya kat sini ada 4 bab yang akan keluar satu soalan lah akan wakil daripada sini. Mungkin satu, mungkin pergi pada 2 pun mungkin akan ada juga kat situ kan. Jadi kita tak pasti sama ada 1 ataupun 2 kat sini. Tapi kita bersedialah kalau soalan tentang kedaulatan ni muncul pun, soalan kedaulatan ni bagi cikgulah sebenarnya yang boleh membantu kamu sebenarnya kalau kamu jawab soalan tentang kedaulatan negara. Sebab dia simple, kamu faham konsep je, insya-Allah kamu boleh jawab tentang kedaulatan negara ni. Okey. So untuk ni kita akan lihat tentang kedaulatan negara kita yang pertama, kalau kita tengok soalan yang ditanya mengenai kedaulatan negara kita, kedaulatan negara bergantung kepada warganya yang bersatu di bawah pemerintahan yang adil. So dia tanya mengenai konsep kedaulatan. Yang kedua adalah tentang maksud kedaulatan. Yang ketiga takrif kedaulatan. Takrif bukan tarif Ini takrif. Ini takrif. Takrif kedaulatan. Kalau tarif ni lain kan, dia takrif kedaulatan. Kan. Kemudian yang keempat, dia tanya tentang takrif kedaulatan yang melibatkan Yunani dan juga Arab. Kan? Kemudian terdapat 2 perkataan dalam bahasa Yunani yang merujuk takrif kedaulatan. Apakah 2 perkataan tersebut? Yang ni kalau kita lihat ni dia berada dalam soalan struktur. Sebab tu kalau ingat 2 markah. Yang soalan nombor 1 tu tak salah cikgu, dia berada dalam soalan essay, soalan SBP essay untuk 4 markah. Apa? Jelaskan konsep kedaulatan. Ingat, kalau ditanya tentang konsep kedaulatan pun, ni membawa maksud kepada maksud kedaulatan. So kamu ceritalah tentang maksud kedaulatan. Dan apa dia maksud kedaulatan. Okey. Yang pertama, kalau kita lihat kat sini, dia bagi, okey, kalau kita sebut kedaulatan tu apa? Jadi kita kena tahu apa dia maksud untuk perkataan kedaulatan. Kedaulatan kita kata dia adalah kekuasaan tertinggi. Ini yang benda penting yang kamu kena tahu dahulu. Apa maksud kedaulatan? Kekuasaan tertinggi. Kamu kena kekuasaan tertinggi pemerintah di dalam pemerintahan dia. Seorang raja ke sultan ke mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan dia. Itu maksud kedaulatan. Kan? So kita kena tahu kedaulatan tertinggi. Mesti ada tertinggi kalau sebut kedaulatan ni. Kan kekuasaan tertinggi. Okey. Dekat sini dia bagi, cikgu ambil dulu, dia bagi yang umum dulu iaitu apa maksud kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Kemudian dia kata kewibawaan sebuah raja, sebuah negara yang bebas. Maksudnya negara yang bebas dan mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Kalau kita tengok tu, dan dia juga untuk melaksanakan undang-undang. Ini yang umum Yang umum kalau kita tanya mengenai kedaulatan. Apa maksud kedaulatan? Kekuasaan tertinggi, di mana sebuah negara ni bebas dan dia mempunyai sistem dia dapat melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara dengan bebas dan juga dapat kita kata melaksanakan undang-undang dia sendiri. Okey, kalau kita ingat yang utama tu, kita ingat apa? Kita kata okey, apa maksud kedaulatan? Adalah kedaulatan tertinggi. Tu, kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi. Okey. Yang cikgu nak tunjuk kat sini, dia melibatkan 4 Dia melibatkan maksud. Okey, maksud ni kita akan lihat satu dalam bahasa Yunani, kemudian kita akan tengok dalam Arab, kita akan tengok dalam dalam bahasa Melayu. So apa maksud satu lagi dalam bahasa Inggeris. Kan? So kita ada 4. Kan? Okey, yang pertama bahasa Yunani. Yang kedua nanti kita akan tengok bahasa Inggeris, yang ketiga bahasa Arab dan yang keempat adalah bahasa Melayu. Apa maksud dalam bahasa Yunani? So kalau bahasa Yunani kita kata okey, agung atau tertinggi. So kita akan dapat lagi markah kat sini. Ni markah 1 Sepatutnya dia pecah ni, sepatutnya turun ke bawah ni. Kan dia ternaik ke atas pula. Jadi kalau kita kata okey,
bahasa Yunani daripada perkataan supernus ataupun superanus, kan, yang bermaksud agung dan tertinggi. So yang ni kita akan dapat satu markah, yang ni pun kita akan dapat markah yang lain. So markah yang berbeza. Kalau dalam bahasa Yunani maksud dia adalah supernus ataupun superanus, bermaksud agung atau tertinggi, merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Itu bahasa Yunani. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris pula daripada perkataan sovereignty. Apa maksud sovereignty ni? Mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Okey. Jadi kita ingat ni kalau bahasa Inggeris dia kuasa penuh. Kenapa cikgu tulis macam ni? Nanti cikgu akan tekankan sebab kita tunjukkan perbezaan dia. Okay. Okey. Dalam bahasa Arab pula daripada perkataan daulah. Apa maksud daulah ni? Kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Okey, cikgu tulis kat sini. Kuasa pemerintahan dalam sesebuah kerajaan. Kan? Okey. Dalam bahasa Melayu pula daripada perkataan daulat. Daulat ni apa maksud daulat? Adalah kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan. Okey, yang ni adalah kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan. Okey. Kenapa cikgu buat macam ni? Supaya ini menampakkan yang yang kita boleh nak faham macam ni. Contoh, kalau kita kata dalam bahasa Inggeris sovereignty, apa maksud sovereignty? Ingat kuasa penuh. Kuasa penuh terhadap pemerintahan. Kalau bahasa Arab pula daulah. Daulah ni apa? Kuasa pemerintahan. Kuasa pemerintahan. Kalau kita katalah kuasa pemerintahan dalam sesebuah negara. Betul lah. Atau kuasa pemerintahan sesebuah negara. Betul. So kita ingat kuasa pemerintahan. So kita nak bezakan dia supaya kita nak dapatkan markah lebih lagi. Kalau soalan dia tanya, dia akan pergi detail macam tu. Apa je yang kamu bagi jawapan huraian tu, kamu akan dapat markah lagi kat sini. Dan kalau bahasa Melayu pula, dia perkataan daulat. Daulat ni apa? Kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Jadi kita ambil keyword. Sovereignty, kuasa penuh. Kalau daulah, kuasa pemerintahan. Kalau daulat, kekuasaan tertinggi. Supaya kita nak urai nanti senang. Dia tak miss up. Kadang-kadang kita akan miss up macam ni. Mungkin dekat sovereignty nanti kita kata nanti kuasa tertinggi dalam pemerintahan. Sebenarnya itu lebih merujuk kepada dalam bahasa Melayu daulat tadi. Sebab tu cikgu kata kita link dia terus. Kalau sovereignty ni kuasa penuh. Kuasa penuh apa? Dalam pemerintahan. Kan kalau bahasa Arab ni daulah. Daulah ni kita kata kuasa pemerintahan sesebuah negara. Dan kalau bahasa Melayu tu pula daulat, kekuasaan tertinggi. Kan maksudnya kekuasaan tertinggi terhadap sesebuah negara ataupun pemerintahan. So kita dapat kat situ. Kan? So yang ni kita dapat ni sebenarnya dekat sini saja kita dapat Kalau dekat Yunani tadi kita dapat 2 markah. Contoh Yunani kita dapat 2 markah. Sini pun biasanya kalau kita sebut sovereignty kita dah dapat markah dah tau. Lepas tu kita hurai pula dengan yang ni, yang kuasa penuh ni tadi, kita dapat lagi markah kat situ. Sama juga daulah ni pun kita akan dapat markah. Kuasa pemerintahan nanti kita akan dapat markah. Yang ni pula daulat kita akan dapat markah. Kuasa tertinggi ni kita akan dapat markah. Jadi kalau kita lihat kat sini sebenarnya 4 dari segi bahasa tu kan. 4 bahasa ni maksud dia kalau kita dapat bagi maksud dan juga huraian dia kata apa maksud dia. So daripada perkataan apa sebagainya. So sebenarnya kita dah cecah 8 markah dah pun kat situ. Kan kalau macam tadi dia minta berapa? 4 markah kan. So sebenarnya kita dah cecah dah untuk 8 markah. Dengan syarat kalau yang ni kamu dapat kuasai yang ni kan. Apa dia ni? Ni maksud dia apa? Sovereignty maksud dia apa? Ingat kuasa penuh. Kita tahu sovereignty ni bahasa Inggeris ni. So dia dari bahasa Inggeris cakap apa? Kalau daulat ni memang bahasa Melayu. So daulat ni apa? Kekuasaan tertinggi. Yang awal tadi F1 tadi kita tengok kan. Apa maksud kedaruratan kan? Secara umumnya daulat adalah kekuasaan tertinggi. So samalah dengan bahasa Melayu kita. Sebab dia bagi maksud pun dalam bahasa Melayu. Kan kalau daulah, kuasa pemerintahan. Kan sebab ni daripada bahasa Arab. Daulah daripada bahasa Arab. Daulat ni pun kita dah bahasa Melayu. Ni asalnya daripada perkataan daulah juga. Tapi yang ni kita pisahkan. Daulah untuk bahasa Arab, daulat untuk bahasa Melayu. Jadi kat sini secara tak langsung sebenarnya kita dah banyak perolehi stok markah yang ada kat sini.
Okey, apa yang ada kat bawah ni? Okey, kat bawah ni sebenarnya adalah pengertian yang dibuat oleh tokoh-tokoh yang ada. Contoh, Aristotle, dia cakap apa? Okey, dekat sini kalau dengan anak murid cikgu sebenarnya, cikgu kita nak hafal, adakah kita nak hafal the whole thing, maksud dia tu. Jadi kalau kita nak hafal the whole thing, penat juga kan kita nak hafal. Jadi kita ambil keyword. Kalau katalah soalan yang ni naik dalam soalan objektif, kita cari keyword je. Jadi apa keyword dia? Kalau Aristotle ni, kita ambil keyword dia adalah kuasa tertinggi. Ini cikgu ajar kamu. Aristotle, kita ambil dia adalah kuasa tertinggi dan satu lagi dia terikat dengan undang-undang. Sebab Aristotle dengan Jean Bodin, dia sama. Maksud dia sama. Cikgu terus pergi Jean Bodin. Kita bandingkan dengan Jean Bodin ni. Okey, Jean Bodin ni dia kata, menurut Jean Bodin, dia kata sama juga kan, kuasa tertinggi dalam sesebuah negara, cuma beza dia mempunyai sifat kekal kat situ. Kan, dia adalah sifat kekal di mana kuasa dia tidak terbatas untuk buat undang-undang dan sebagainya. Ini yang kita ingat. Kalau Aristotle dengan Jean Bodin, kita ingat okey, dia cerita tentang dia maksud yang diberi, pengertian yang diberi. Dia kata dia kedaulatan ni merupakan kekuasaan tertinggi. Apa membezakan antara mereka ni? Okey, seorang kalau Aristotle dia kata terikat dengan undang-undang. Kalau Jean Bodin dia kata sifat kekal. Kan? So kalau kat situ kan secara tak langsung kan, kita dah dapat membezakan dia. Kalau kata dalam soalan objektif dia tanya, dia bagi satu statement, kita kata ayat yang pengertian yang diberi oleh Aristotle. Tapi dia bagi je satu statement kan, kita siapakah yang memberi pengertian tersebut. Kita tengoklah dalam pengertian tersebut, tiba-tiba kan kita tengok kan ada perkataan terikat dengan undang-undang. So kita tahu, sebab kita hafal kuasa tertinggi terikat undang-undang adalah Aristotle. So kita tahu jawapan dia adalah Aristotle. So kita ingat keyword. Untuk Aristotle ingat kuasa tertinggi dengan terikat dengan undang-undang. Jean Bodin, kita ingat pula kuasa tertinggi sama. Dia sama, kalau kita ingat, cikgu ingat macam ni. Ini falsafah barat. Kan? Kalau daripada barat, pengertian daripada barat, dia mesti kata kuasa tertinggi. Yang membezakan antara dua tu Aristotle terikat dengan undang-undang. Kalau Jean Bodin sifat kekal. Dia jadi macam tu. Okey, Ibnu Khaldun pula. Okey, apa maksud Ibnu Khaldun? Dia cakap apa? Okey, dia cakap kekuasaan adalah berasaskan kepada semangat kekitaan. So ingat untuk Ibnu Khaldun keyword dia adalah semangat kekitaan. So kita nampak je dalam pengertian tu nanti ada semangat kekitaan, sebab semangat kekitaan ni lah yang membawa kepada semangat keagamaan dia nanti, semangat agama nanti. Tapi kalau kita nampak je ada semangat kekitaan, so secara tak langsung kita tahu ini adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang cakap ni. Kan? So kita dah dapat trace kat situ siapa cakap siapa. Kan? Tentang apa. Jadi Jean Bodin tadi, cikgu cakap tadi Jean Bodin tadi, kalau kita lihat dia kuasa tertinggi dan sifat kekal ni, kan kuasa dia tidak terbatas sebagainya. Okey, kemudian kita pergi kepada yang berikutnya, Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman dia cakap, kita ambil prinsip kebebasan dan keadilan. Kebebasan dan keadilan. Dan juga dia juga memperjuangkan kebajikan rakyat. Cikgu kalau Tengku Abdul Rahman ni, cikgu akan ingat kebebasan, ingat kebebasan je pun. Kan, kebebasan dan juga kebajikan. So kalau dalam statement tu ada kebebasan dan juga kebajikan rakyat, so kita tahu itu adalah Tengku Abdul Rahman yang bagi pengertian tersebut. Okey, bekas Ketua Hakim Negara kita, Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Dia kata apa? Asas negara yang merdeka adalah memiliki kebebasan di peringkat antarabangsa. So kalau ada je kebebasan di peringkat antarabangsa ni, kita tahu ini adalah kata-kata pengertian dari Dr. Muhammad Saleh Abbas. Tu dia. Jadi kita tak perlu nak ingat, nak hafal the whole pengertian dia. Yang penting kita ingat keyword. Contoh tadi kalau cikgu ulang balik, kalau Aristotle tadi kita ingat kekuasaan tertinggi dan juga satu lagi mengikut undang-undang, kan, terikat dengan undang-undang. Kalau Jean Bodin tadi kita akan lihat sama macam Aristotle, kekuasaan tertinggi, cuma dia ni kita kata bersifat kekal, maksudnya dia tidak terbatas kuasa dia. Kemudian kalau kita Ibnu Khaldun, kita ada semangat kekitaan yang membawa pada semangat keagamaan.
Atau kalau kita ingat semangat kekitaan pun dah okey dah. Tengku Abdul Rahman pula, kita ingat kepada kebebasan dan juga kebajikan rakyat. Kalau bekas Ketua Hakim Negara ni kita kata Dr. Muhammad Saleh Abbas ni, kita ingat kebebasan di peringkat antarabangsa. So tu je keyword yang kita perlu ingat. Kan kalau naik dalam soalan objektif. Kalau kata naik dalam soalan esei sekali pun macam ni kan. Kamu kata mungkin kamu buat macam ni. Kamu bagi menurut Aristotle kan, Aristotle telah memberi pengertian bahawa kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam pemerintahan. Saya dapat markah. Ataupun kamu mungkin kata macam ni. Aristotle mengatakan bahawa kerajaan terikat oleh undang-undang. So kamu dapat markah lagi kat situ. Nampak tak? Kalau kamu bagi yang jawapan yang kamu hanya ingat point pun, buatlah ayat kamu. So kamu akan dapat juga markah kat situ. Kan? Jadi ini untuk kalau ditanya mengenai pengertian kedaulatan. Apa maksud kedaulatan? Apa konsep kedaulatan? Inilah dia. Kalau konsep kedaulatan tu adalah maksud kedaulatan. So maksud kedaulatan itulah dia. Konsep kedaulatan tu. Okey. Yang kedua, dia tanya mengenai ciri. Kan? Ciri negara berdaulat. Uraikan ciri-ciri negara berdaulat. So apa ciri negara yang berdaulat? Kawan nak masuk ni. Okey, apa ciri negara yang berdaulat? Yang kedua pun sama juga. Malaysia adalah negara yang berdaulat. Jelaskan ciri-ciri tersebut. Kan terangkan ciri negara berdaulat berikut diminta dalam pemerintahan untuk 2 markah. Kemudian Malaysia mempunyai sebuah negara yang berdaulat. Buktikan. Malaysia merupakan sebuah negara berdaulat, buktikan. Ini pun dia nak ciri-ciri negara berdaulat. Tengok soalan dia. Kadang-kadang soalan ni mungkin kamu tengok macam ni soalan kebat ke, ataupun mungkin kamu akan bagi untuk jawapan-jawapan ikut munasabah kat kamu ke apa kan. Tapi kalau kita tengok ni dia ada 4 ciri negara berdaulat kan, dia merujuk kepada situ. Dan nyatakan soalan yang kelima, ciri-ciri negara kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. 4 markah kat situ. Jadi kita kena ingatlah kalau negara berdaulat ni kita ada 4 utama. 1, kita ada pemerintahan, kita ada sempadan, kita ada undang-undang, kita ada rakyat. Senang cerita kalau cikgu akan ingat dulu yang pertama kita ada pemerintahan. Maksudnya pemerintahan nanti dia akan membawa kepada apa? Kepada pemerintahan di mana kita ada raja berperlembagaan sebagainya. Lepas pemerintahan, maksudnya ini adalah golongan pemerintah. Kita ada rakyat, kita ingat dulu. Pemerintah dengan rakyat supaya senang kita nak ingat. Dalam sebuah negara, kan, mesti ada perundangan. Kan? Dalam sebuah negara juga, kan, mesti akan melibatkan sempadan. Kan? Bila kita belajar dalam bab 1, tak silap cikgu kan, mengenai ciri-ciri warisan negara bangsa tu, mengenai ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melaka, ciri-ciri kerajaan alam Melayu, sebenarnya dia lebih kurang sama. Kan? Cuma kat sini dia ambil nombor 1 pemerintahan. Kan? Rakyat sama. Perundangan sama. Sempadan dia beza. Sebab apa? Sekarang ni kita ni negara yang dah moden. Bila kita negara yang dah moden, dulu dia ada wilayah pengaruh masa zaman Melayu Melaka. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu dengan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, dia ada wilayah pengaruh. Kita ni dah moden sekarang. Moden kita tak ada wilayah pengaruh dah, tapi kita ada sempadan. Ini adalah konteks moden sekarang. Jadi kalau konteks moden ni kita ada pemerintah, kita ada rakyat still sama, kita ada rakyat, kita ada undang-undang dalam negara kita, dan yang keempat kita ada sempadan. So bila kita nak cerita, ini dalam konteks yang moden kalau kita nak cerita mengenai pemerintahan, so kita kita amalkan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Siapa ketua negara kita? Ketua negara kita adalah agung. Siapa ketua kerajaan kita? Ketua kerajaan kita adalah Perdana Menteri. So ingat yang ni je. Di bawah pemerintahan. Ingat Di bawah pemerintahan. Ingat 1, raja berperlembagaan. Pemerintahan kita raja berperlembagaan dan juga sistem demokrasi berparlimen. Kan?
Siapa ketua negara kita adalah yang di-Pertuan Agong. Siapa ketua kerajaan? Ini adalah ketua negara. Ingat, Agong adalah ketua negara. Siapa ketua kerajaan? Adalah Perdana Menteri. Sebab untuk kerajaan yang mentadbir kerajaan tu siapa? Iaitu Perdana Menteri. Jadi itu ada 4 poin berada di bawah pemerintahan. Okey. Yang kedua, kita ambil dulu kepada rakyat. Okey, apa dia rakyat? Rakyat ni merupakan penduduk. So apa rakyat? Kita cerita rakyat ni adalah penduduk dalam sebuah negara. Dan rakyat ni akan terikat dengan undang-undang. Rakyat dalam negara kita, di negara kita, kita ni terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan juga adat. Dan kita disatukan dengan satu bahasa. Kita bagi satu bahasa pun dah cukup dah. Kita disatukan melalui satu bahasa. Contohnya bahasa Melayu. Kan? Jadi kalau di bawah rakyat, kan di bawah rakyat yang perlu kita ingat adalah yang pertama, ingat keyword penduduk. Siapa rakyat? Penduduk dalam sebuah negara tersebut. Okey, rakyat ni dia mesti terikat dengan undang-undang dalam negara tersebut. Terdiri daripada siapa? Daripada pelbagai kaum kat sini. Kan? Lagi apa lagi? Kita disatukan dengan satu bahasa. Itu di bawah hak rakyat kalau kita ingat poin. Sebab dia mungkin tanya kita 4-4-4 ke apa. So sebab tu cikgu keluarkan 4-4 poin yang ada kat situ. Okey. Kemudian kita pergi kepada perundangan. Okey, apa perundangan yang ada kat sini? Okey, yang pertama kalau kita sebut saja perundangan, cikgu highlight dulu kat sini, asas. Kalau kita kata perundangan, dia menjadi asas peraturan negara kita. So dia merupakan asas peraturan. Kemudian dia adalah untuk memelihara kesejahteraan negara kita. Kemudian dia berpandukan kita ada apa? Perlembagaan persekutuan yang kita ada sekarang. Siapa yang gubal perundangan negara kita? Parlimen. Jadi itu di bawah perundangan. Jadi kalau di bawah perundangan ni, pertama kita ingat sebagai asas peraturan. Apa-apa kita mesti tengok kepada perundangan negara kita. Kan? Yang kedua, dia adalah untuk apa? Kesejahteraan negara. Kan? Dia adalah untuk kesejahteraan negara. Yang ketiga, apa perlembagaan yang ada dekat negara kita? Kita ada perlembagaan persekutuan. Ini perlembagaan persekutuan yang diamalkanlah sampai ke hari ini. Dan yang keempat, siapa yang gubal undang-undang negara kita? Adalah parlimen. Parlimen yang gubal undang-undang dalam negara kita. Kan? Kalau sempadan pula, apa dia sempadan? Kita ingatlah garis pemisah dulu antara negeri maupun negara. Jadi kita berkongsi sempadan sama ada darat, air maupun udara. Kan? Lagi apa lagi? Sempadan kita diakui oleh PBB dan memudahkan urusan pentadbiran. Okey, kalau cikgu keluarkan ni kat sini, kita akan lihat kat sini kalau sempadan ni pula garis pemisah. Ya, sebut je garis pemisah antara negara pun dah cukup dah okey dah. Kan? Okey, sempadan ni dia akan melibatkan sempadan apa? Sempadan darat, sempadan air maupun sempadan udara. Kan? Lepas tu sempadan kita yang ada sekarang dekat negara kita diakui oleh PBB. Diakui oleh PBB. Dan yang keempat, mudahkan pentadbiran kita. Kan? Mudahkan pentadbiran. Jadi itu ada 4. Kalau soalan ni dia naik pun dia tanya kita 4 markah ataupun 2 markah. Ini huraian yang kita boleh keluarkan. Keluarkan dia punya keyword kat sini supaya kamu boleh ni. Yang penting yang pertama, ingat dulu ni dulu. Ingat dulu ni. Iaitu ini adalah ciri apa? Ciri negara berdaulat. Dan ini adalah ciri negara berdaulat. Ingat 4 dulu dalam pemerintahan. Ingat pemerintahan, ingat raja kita, ingat agung kita, ingat PM kita. Itu yang paling. Ingat sistem pemerintahan negara kita raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Kalau ingat rakyat siapa? Dia adalah penduduk, dia terikat dengan undang-undang, terdiri daripada pelbagai kaum dan disatukan melalui satu bahasa.
Kan? Kalau perundangan pula, kita akan ambil asas kepada peraturan, dia menjamin kesejahteraan negara. Kalau perlembagaan dekat perundangan negara kita ada perlembagaan persekutuan, dan dia juga kalau kita lihat ni yang menggubal perlembagaan ataupun menggubal undang-undang negara kita adalah parlimen. Dan kalau sempadan, garis pemisah antara negeri maupun antara negara. Dan apa lagi? Kita tengok sempadan ni dia melibatkan darat, air dengan laut. Kan? Lepas tu apa lagi kita nak cerita kat situ? Diakui oleh PBB sempadan kita dan juga telah memudahkan pentadbiran urusan pentadbiran negara kita. Jadi itu kita kata empat ciri negara berdaulat. Okey, next kita lihat kepada soalan kebat. Dah pergi soalan kebat dah. Sebab tu cikgu kata untuk tajuk ni sebenarnya tak banyak pun. Untuk soalan kebat, kita akan lihat sebagai pemimpin Malaysia, apakah usaha anda untuk mengekalkan kedaulatan negara? So, usaha kita untuk kekalkan kedaulatan negara kita. So, simple soalan dia. Buatlah apa usaha, apa peranan kita, apa yang patut kita buat, langkah yang perlu kita buat. Sebagai rakyat yang patriotik, apakah cadangan anda kan untuk mengekalkan kedaulatan negara kita? Sama juga tentang kedaulatan negara. Dan bagaimanakah kestabilan politik dapat mengekalkan kedaulatan negara, sejauh manakah kestabilan politik dapat mengekalkan kedaulatan negara. Dan yang ni nombor tiga ni kalau kita lihat ni dia lebih kepada soalan ni adalah kepada kepentingan dia salah masukkan dalam grouping dia. Kalau yang ni kita lihat memang dia nak usaha, maksudnya langkah kita. Cadangan anda untuk mengekalkan, maksud dia nak langkah kita. Yang keempat pula, generasi muda pada hari ini perlu mempertahankan kedaulatan negara kita. Ulaskan. So dia kata generasi kita perlu mempertahankan kedaulatan negara kita. So ulaskan kat situ. Jadi kalau kat sini kita lihat, kita generasi muda perlu mempertahankan kedaulatan negara. So ulas kat situ. Kenapa kita perlu mempertahankan kedaulatan negara kita? So untuk jawapan ni untuk kepentingan jugalah. Dan kalau kita lihat soalan dia, kalau kita lihat kat sini jawapan dia kita kata memupukkan semangat patriotik, mengekalkan perpaduan rakyat, taat kepada raja, mempertahankan maruah, mengamalkan sikap kekitaan. Kalau kita lihat kat sini kejap kalau kita highlightkan semangat patriotik, kekalkan perpaduan, taat kepada raja, kemudian mempertahankan maruah, kemudian mengamalkan semangat kekitaan, elakkan perselisihan faham, saling hormat menghormati, memupuk semangat bermasyarakat, bersikap produktif, mewujudkan kestabilan politik, melaksanakan pentadbiran yang cekap, mewujudkan kemakmuran, kepelbagai usaha atau program pembangunan, mengukuhkan pertahanan, mewujudkan kerjasama yang baik, menjaga hubungan luar dan juga menyertai pertubuhan peringkat serantau menyertai pertubuhan dan juga kerjasama pemerintah dengan rakyat. Kalau kita lihat ni berjaya mengekalkan kedaulatan. Okey. Jawapan yang dia bagi ni semuanya dibagi kepada langkah. Kalau jawapan kepentingan kita boleh ambil juga sebenarnya daripada sini. Kalau kepentingan apa yang kita boleh ambil kat sini? Contoh kalau kat sini dia kata mewujudkan kemakmuran ekonomi. Apa kepentingan? Kepentingan dia adalah kemakmuran ekonomi dapat diwujudkan. Nampak tak perbezaan? Kalau kita langkah kita adalah dengan mewujudkan kita kata ataupun kita melaksanakan pentadbiran yang cekap. Contoh melaksanakan pentadbiran yang cekap. Okey, apa kepentingan dia? Kepentingan dia pentadbiran yang cekap dapat dilaksanakan. So cara kita olah ayat dia. Kan untuk kepentingan ataupun dengan untuk langkah. So kalau langkah ni adalah kata kerja. Kita akan kata macam melaksanakan, mewujudkan, memperbagaikan. Kan? So kita tengok wujudkan kerjasama, mengukuhkan pertahanan. Kalau kata kepentingan pula, soalan untuk kepentingan pula kita akan kata pertahanan negara dapat diwujudkan, dapat diperkukuhkan. Maksudnya benda tu dah berlaku kan, dia tak menggunakan kata kerja. Kalau kita guna macam kita tengok contoh yang dibagi ke kata kerja kita tahu, okey dia membawa kepada ke arah dia lakukan benda tu. Apa dia nak buat benda tu? Kita kukuhkanlah pertahanan negara kita, contohnya itu. Kita sertailah sukarelawan ke apa benda, contohlah. Kalau kita nak bagi lagi kat situ. Okey, kedaulatan penting dalam sebuah negara, beri penjelasan anda.
Kan, sama juga kedaulatan penting. So, apa dia kepentingan kedaulatan? Dia bagi pula statement kat sini, beri ulasan anda berdasarkan pernyataan tersebut. Kan, yang ni tentang kedaulatan negara penting kerana ia dapat mengelak negara terus dijajah atau dijarah. Kerajaan perlu menangani isu ini secara berhemah tetapi tegas demi memberi isyarat bahawa Malaysia tidak berkompromi dan dalam hasil kedaulatan dan keselamatan negara. So dia suruh kita beri ulasan anda berdasarkan pernyataan tersebut. Okey. Soalan ni nanti cikgu akan ulas dengan kamu bentuk soalan macam ni pun. Bentuk soalan macam ni dalam SPM nanti kamu mungkin akan jumpa beberapa soalan bentuk macam ni. Cikgu nak buat sedikit penegasan kat sini Kalau kata kamu jumpa soalan yang berbentuk macam ni ada statement. Kamu ambil tahu, kamu baca statement tersebut, cuba cari ada tak jawapan di dalam statement ni. Kadang-kadang mungkin dia bagi jawapan soalan kat kita, ulas pernyataan tersebut. Macam mana contoh yang dia bagi soalan nombor 2 tu lah. Maksudnya kamu kena ulas. Memang dia cerita mengenai kedaulatan negara penting. Ceritanya dia tanya mengenai kedaulatan negara penting. Kan? So kerajaan perlu menangani isu ini secara berhemah. So bila kita nak ulas sebenarnya kalau soalan macam ni lah naik, sebenarnya bonus untuk kita tau. Sebab kita boleh cari point, kita boleh tarik point kat sini. Contoh, kalau cikgu nak ulas kat sini, kita mestilah mengelak negara kita daripada dijajah oleh kuasa asing. So cikgu ambil point ni. Dijajah, cikgu buat ayat cikgu. Dengan syarat jangan kita tulis sebiji ayat ni point ni jangan kita tulis sebiji je. Sebiji sama je. Jangan tulis sebiji sama. Kita olah ayat kita sendiri. Kedaulatan penting kerana dapat mengelak negara daripada jajah. So apa ayat yang kita nak tulis mungkin kita kata kita mesti mengelak negara kita daripada dijajah bagi menjamin kedaulatan negara kita. So kita dapat 1 markah. Nampak tak? Kita ambil balik daripada point kat atas, kita tulis balik dekat jawapan kita, kita dapat 1 markah. Sebab kalau soalan bentuk macam ni nanti kalau kamu jumpa dalam exam SPM yang sebenarnya dia nak bantu kamu. Dia nak bantu kamu melalui dia bagi hint dalam ni. Kalau untuk 8 markah ke untuk 4 markah dia tak bagilah semua. Kita kena fikirlah abstract dia apa daripada sini. Tapi ada 2-3 jawapan kita boleh ambil kat sini. Kerajaan perlu menangani isu ini secara berhemah tetapi tegas demi memberi isyarat bahawa Malaysia tidak berkompromi dalam hal kedaulatan dan keselamatan negara kita. So kita nampak kat sini Malaysia tak kompromi dalam hal kedaulatan dan keselamatan negara kita. So apa yang kita nak buat kat sini janganlah kita ikut balik. Malaysia tidak berkompromi dalam hal kedaulatan dan keselamatan negara kita. Kalau kamu ikut balik ni sebiji ayat kamu sama maka kamu tak dapat markah, kamu akan dapat kosong kat situ. Tak dapat markah. Dia akan kata kat sini, dia akan jadi pergi pada Q. Tapi kalau kamu olah ayat ni, ikut ayat kamu sendiri, mungkin kita kata macam ni, Malaysia tegas, kita ambil kat depan tu kan, Malaysia tegas dan mahar yang berkaitan dengan keselamatan negara. Kan? So ayat kamu dah tak sebiji dah sama dengan dia. So maksudnya kamu akan dapat markah kat situ. Ini kalau ada soalan berbentuk macam ni kamu jumpa statement macam ni, so kamu boleh ulas sebalik. Dan selain tu kalau katalah kamu jumpa 2 je, jumpa 3 je, kamu tak jumpa lagi untuk 1 lagi markah, contohnya nak 4 markah kan. So kamu ikutlah secara logik kamu, kepentingan negara, kepentingan kedaulatan negara. Mungkin kita akan kata nanti akan dapat menjamin keamanan negara. So kamu akan dapat markah lagi. Dan akan dapat menaikkan imej negara. So kamu akan dapat markah lagi kat situ. Sebab kita ulas kita berdasarkan pernyataan tersebut. So apa ulasan kita? Kalau kita bagi abstrak dan juga apa yang tersirat di dalam petikan ni, kita boleh jadikan sebagai jawapan kita. Dan okey, itu sejauh mana sebuah negara berdaulat memberi manfaat kepada rakyatnya. So maksudnya kat sini kalau soalan ni dia tanya manfaat sebuah negara yang berdaulat. Manfaat. Kalau kita kata kepentingan sebuah negara berdaulat, itulah juga akan jadi jawapan dia. Contoh, apa manfaat negara yang berdaulat? Kita akan dapat membentuk perpaduan. Apa kepentingan negara berdaulat? Akan dapat membentuk perpaduan. Akan dapat membentuk keamanan. Akan dapat membentuk menjamin kesejahteraan rakyat. Itu juga sama ada manfaat ke ataupun kepentingan, dia akan membawa kepada jawapan yang sama. Okey, dan yang keempat, kita perlu mempertahankan kedaulatan negara. Kita perlu mempertahankan kedaulatan negara. Jelaskan.
Kan kita perlu mempertahankan kedaulatan negara. Jelaskan. Maksud dia nak apa? Sebenarnya kalau soalan ni sebenarnya kita perlu mempertahankan kedaulatan negara, jelaskan. Kan dia akan pergi kepada kepentingan dan ada juga soalan berkaitan dengan langkah pun sebenarnya kita boleh joinkan dia di dalam jawapan ni. Okey, antara contoh jawapan yang dia bagi kat sini sebab soalan ni lebih banyak kepada kepentingan untuk mengukuhkan perpaduan kaum. Okey, ini antara soalan jawapan untuk kepentingan untuk perpaduan kaum supaya tidak berlaku pergaduhan. Kan? Okey, perpaduan kaum tak bergaduh. Kan? Contoh dia bagi peristiwa 13 Mei. Kan? Ini adalah peristiwa rusuhan kaum lah, detik hitam dalam sejarah negara kita. Okey, F2 kalau kita lihat dia bagi keamanan negara dapat dikekalkan dengan tidak berlaku pencerobohan sempadan. Kan? So, contoh dia bagi kat sini adalah pencerobohan Lahad Datu. Jadi kita dapat mengelak daripada pencerobohan Lahad Datu daripada berlaku sekali lagi. Okey, next kita lihat kepada dapat memupuk semangat patriotisme. Kan? Kemudian apa lagi? Dapat melahirkan rakyat yang setia kepada negara, menghormati undang-undang maupun perlembagaan dan kesannya, influence lah, akan mewujudkan kestabilan politik. Ini kita boleh ambil. Inference dia, kesan dia akan dapat mewujudkan kestabilan politik dalam negara kita. So ada lagi tak jawapan-jawapan lain yang berkaitan mengenai kepentingan? Ada lagi jawapan-jawapan yang berkaitan mengenai kepentingan. Kepentingan. Kenapa kita perlu sebuah negara yang berdaulat? Kenapa? Apa kepentingan lagi? Mungkin kita akan kata dapat menaikkan imej negara. Maksudnya kat sini kita kata negara kita dipandang. Dipandang oleh negara lain. Kan? Okey, negara lain. Itu maksud cikgu menaikkan imej negara. Apa lagi yang kita boleh kaitkan selain menaikkan imej negara, apa benda? Kalau kita kata kepentingan kedaulatan bagi sesebuah negara. Mungkin kita kata dapat melicikkan, belum ada kan? Melicikkan pentadbiran kan? Kat bawah ni tak ada kan? Okey, tak ada. So kita kata dapat melahirkan, kita kata mungkin kata-kata melicinkan pentadbiran. Contohlah. Ataupun kita kata pentadbiran lebih sistematik. Bolehlah juga kalau macam tu kan. So mana-mana je lagi lah jawapan munasabah kamu boleh bagi dekat sini. Kan, ini antara jawapan lah yang ada yang kita boleh masukkan kalau soalan ditanya mengenai kepentingan kepentingan kedaulatan. Kan, apa je, dapat meningkatkan, dapat memajukan negara boleh, dapat menaikkan menaikkan pendapatan negara pun boleh, taraf hidup rakyat meningkat pun boleh. Apa je, asalkan jawapan tu logik, kamu boleh dapat, kamu boleh bagi dekat sini. Okey, jadi itu tentang ni tentang untuk bab 1 tingkatan 5 berkaitan mengenai negara, kedaulatan negara. Tajuk kita adalah tentang kedaulatan negara kita. Okey, ada soalan nak tanya malam ni? InsyaAllah alhamdulillah kita dah selesai pun sebenarnya untuk bab 1. Kan, untuk bab 2 ni cikgu akan buat pada hujung minggu minggu depan lah dengan kamu bab 2, 3. Okey, kalau tak ada apa-apa, jadi ini yang dapat cikgu kongsikan dengan kamu malam ni untuk kelas malam ni. Jadi cikgu harap kamu dapat ambil manfaat daripada sini. Kalau tak ada apa-apa nak tanya cuba tengok dekat ruangan chat tak ada apa yang nak ditanya kat sini. Jadi kita berhenti dulu kelas ni hari ni kat sini. So insyaAllah kita berjumpa lagi pada hari Sabtu minggu depan insyaAllah. Okay, terima kasih semua atas kehadiran. Okay, good luck. Selamat study. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama.